Okay. So kita akan belajar 3 modul. Yang pertama kita akan faham dulu apa itu pengurusan masa, and then kita akan pergi kepada teknik dan teori pengurusan masa yang berkesan, and then kita akan cuba adapt dengan normal baharu. Okay. So first, okay, sebelum saya start, saya suka kalau semua pelajar sediakan pen dan kertas sebab kita akan ada aktiviti. Kalau kita apply terus lagi bagus sebenarnya. So kalau ada pen dan kertas boleh ready. And then saya punya kelas, saya punya session ni, saya akan ada soalan-soalan random yang berkenaan dengan slide hari ni, yang berkenaan dengan tajuk hari ni. So siapa yang, bila saya tanya soalan, siapa yang nak jawab, orang yang pertama sekali jawab di chat, dia nak jawab, saya akan point orang tu, and then dia perlu buka mikrofon and jawab, and saya akan transfer immediately RM5, RM10, RM20. Faham tak? So kita memang hari ni soalan-soalan kita ada value, ada nilai. So sebelum saya tanya soalan, saya akan bagi tahulah nilai soalan tu berapa ringgit. And then boleh jawab di chat, saya nak jawab. So orang yang pertama sekali saya akan pilih dan dia buka mikrofon and dia jawab. Kalau betul saya akan transfer terus. Kalau dia jawab salah, then the next person boleh jawab. Boleh? Boleh tak semua? Kalau boleh, kalau okey, chat, tulis kat tepi tu okey. Kalau tak okey, saya tak bagi duit. Okey. Tak ada yang nak join? Soalan yang mempunyai nilai. Okey ke semua? Alright. Okey. Tak apa kalau yang lain tak nak join, beberapa orang yang join tu dah dia lah yang boleh dapat duit nanti. Okay. So, next. Kita start dengan slides yang pertama. Berkenaan dengan pengenalan pengurusan masa. Yang pertama sekali adalah sense of urgency. Ini penting ya. Sense of urgency inilah yang menentukan sikap seseorang dalam melaksanakan sesuatu tugas. Dalam pengurusan masa, sense of urgency ini pentinglah. Dia kecenderungan individu yang ada sikap urgency. Maknanya kalau you all tak ada sense of urgency ni, maknanya orang tu dia akan buat kerja alai-alai, dia akan tak ada, there's no urgency, tak ada perasaan terdesak, so dia pun tak rasa nak buat kerja, dia pun tak rasa macam nak selesaikan tugas yang diberi kan. So sense of urgency ni penting. Bila tak ada tu, persoalkanlah diri sendiri kenapa tak ada perasaan tu. So insya-Allah dengan selepas kelas ni, bila kita dah senaraikan semua kita punya task to be done, so kita nampak pengurusan masa kita dalam sehari, sense of urgency tu akan datang. Kalau tak ada juga, something wrong lah dengan individu tu. So this attitude, sikap ni lah yang menentukan kejayaan atau kegagalan merancang, melaksana dan menyempurnakan tugas yang diamanahkan serta pada masa yang sama mencapai objektif yang disasarkan. Okay. So ini simple lah untuk pengenalan pengurusan masa. Yang kedua, definisi pengurusan masa ni adalah proses merancang, mengatur dan memperuntukkan masa bagi melaksanakan sesuatu tugas agar mengeluarkan hasil yang berkualiti. So definisi ni pun dah straightforward. Maknanya kita faham pengurusan masa yang baik adalah
kita boleh merancang dan mengaturkan masa kita untuk melaksanakan tugas dengan baik. So bila kita dapat rancang dengan baik, kita punya hasil kerja pun berkualiti. Alright. So, kelebihan pengurusan masa ini antara yang saya dapat susunkan hari ini. Yang pertama, of course, bila kita ada pengurusan masa, then dia akan membentuk disiplin kita lah. Maknanya kita kena ikut. Kita kena ikut apa yang kita dah susun tu, kita kena buat. Dan kita kena selesaikan segera. Kalau ada bunyi suara anak saya tu boleh boleh abaikan. Okay, and then next dia akan memberi kesihatan mental dan fizikal. Of course, bila kerja kita siap, bila kita dapat hantar assignment on time, kita tak kena marah, kita tak stres, kita tak penat sebab kita dah susun jadual kita betul-betul. So, kesihatan mental dan fizikal kita akan meningkat lah. Kan? And then next one is dapat melakukan aktiviti berfaedah. Apa yang saya pengalaman sendirilah, bila kita susun pengurusan masa kita ni, saya akan masukkan sekali hobi. Maknanya bila akan ada masa, for example 6 hingga 7, saya tak akan buat kerja lain tapi saya akan buat apa yang saya suka. Saya akan pergi cucuk tanam, saya akan pergi berjalan, main dengan anak dekat luar. So itu salah satu kebaikan lah, kelebihan bila kita urus masa kita baik-baik. And then kualiti kerja yang baik, dalam definisi pun dah ada bagi tahu, once kita urus masa kita dengan baik, hasil kerja kita akan berkualiti. Alright. Then on time. Ya, ini yang paling penting. There's no more hang kat mana? Aku on the way ni, padahal baru bangun tidur, ya. Itu semua normal, standard, kita semua pernah melalui. So, bila kita urus masa betul-betul, kita dah tahu kita nak kena siap berapa lama, kita nak kena berada di tempat pukul berapa. So, kita akan on time lah. And then, termasuklah hantar assignment on time. So, dan terakhir sekali, tidak lupa. Maknanya, bila kita uruskan masa yang baik, dalam salah satu proses untuk menguruskan masa ni adalah kita senaraikan kerja yang kita nak buat, aktiviti yang kita nak buat seharian. So, bila kita dah senaraikan semua, kita takkan lupa lah. Maknanya, every single thing kita senaraikan. Benda ni saya buat pada staff saya, which is apa task, work to do hari tu, orang kena senaraikan semua. Termasuklah print kertas kerja, for example. Tulis, sebab kalau kita tak tulis, then kita probability untuk kita lupa benda tu sangat tinggi. Melainkan you all punya otak memang komputer memang boleh ingat setiap benda dan okey lah. Tapi tak pernah lagi lah saya jumpa orang macam tu. Sebab kita mesti akan ada lupa, especially benda-benda yang kecil. So salah satu proses pengurusan masa adalah kita list down all the work task yang kita nak kena buat hari tu. Okay. Saya ada soalan yang bernilai RM5. Untuk you all jawab. Selain daripada semua kelebihan pengurusan masa ni, okay, siapa yang nak jawab? Terus cakap saya dekat chat. Orang pertama tu kita akan bagi dia jawab lah. Selain daripada kelebihan pengurusan masa yang saya senaraikan kat sini, apa lagi kelebihan yang ada yang saya tak letak di sini? Siapa yang nak jawab? RM5. Saya terus buka online banking dan kita minta nombor account dia dan kita transfer terus. Anyone? Apa kelebihan pengurusan masa selain daripada yang ada dalam slide? Siapa nak jawab? Siapa? Anyone? RM5 macam
sikit sangat. Kita ada banyak lagi soalan. Kalau campur-campur boleh dapat duit raya. Ada nak jawab? Apa kelebihan pengurusan masa selain yang ada dalam slides ni? Tak ada nak jawab ni. RM5 tak nak? Ya, Lau Sin Leng. Dapat Lee Choi Kun dulu. Okay, Lee Choi Kun boleh buka mic and jawab. Choi Kun boleh cakap ya, saya dah unmute. Apa lagi kelebihan pengurusan masa? Lee? Lee Choi Kun boleh cakap melalui mic. Saya dah unmute. Saya dah unmute you punya mic. Lee Choi Kun boleh test cakap dalam melalui mic? Boleh tak? Boleh ya? Kalau tak boleh then tak apalah, chat ni pun Lee Choi reply. So mengelakkan diri daripada tekanan. Okay Lee boleh bagi boleh PM saya nombor akaun, saya akan transfer kat Lee RM5. Alright. Okay. Lee Choi Kun di bahagian chat, saya sarankan dekat send to tu dia ada boleh pilih kepada panelis. So hantar email tu kepada panelis sahaja. Hantar maklumat tu kepada panelis sahaja. Privately. Yes. Privately. Yes. Okay. Thank you Lee Choi Kun. So RM5 untuk Lee. Okay, so yang lain boleh cuba untuk soalan-soalan seterusnya. Okay. Alright. So next. Okay. Pengenalan pengurusan masa. So kita dah sampai ke proses pengurusan masa. Kita dah masuk bahagian yang penting dah lah. Okay. So proses pengurusan masa kita ada 7. Tapi actually untuk pengurusan masa, proses pengurusan masa ada lain-lain orang ada lain-lain proses. Maksudnya ada yang kalau you Google ke, you belajar ke, baca buku ke, ada yang 8 proses, ada yang less than 7 proses. Tapi macam yang bagi saya personally, saya 7 proses ni lah yang saya betul-betul pegang. So yang pertama is perancangan. So perancangan ni apa yang you all perlu buat is to list down everything yang you all nak buat on that day. Okay, ataupun sebenarnya perancangan ni sehari boleh, you all nak listkan untuk 2 hari boleh, sehingga seminggu boleh. So itu terpulang kepada masing-masing lah. Okay, and then tapi kita buat hari ni, untuk kelas hari ni kita try yang sehari punya lah. Okay, and then perancangan which is you listkan semua apa yang you nak buat hari ni, task. Okay, and then yang kedua penetapan priority. Maknanya daripada perancangan tu, contohlah misalnya bila you dah list down, okay, siapa yang ada pen dan kertas tu pun boleh buatlah kejap lagi. Kita list down, kita ada 10 kerja nak kena buat hari ni. Okay, tapi daripada 10 kerja ni, kita kena tahu mana satu yang priority. Mana satu yang kita perlu buat dulu, mana satu kita boleh buat kemudian. So penetapan priority ni kita akan go detail sekejap lagi.
Okay, so kita akan ada kaedah dan teknik dia lah untuk menetapkan priority ni. Okay, so mungkin kita kalau kita senaraikan kita tak tahu mana satu kerja kita. Kadang-kadang kita ada dilema kan, macam kerja apa yang kita nak buat dulu. Banyak sangat ni nak buat ni, apa yang nak start dulu. Okay, so kita ada teknik dia lah yang insyaAllah boleh membantu sedikit lagi. And then yang ketiga, kita tetapkan matlamat khusus. Okay, bila kita dah list, kita dah tahu dah priority kita nak buat yang mana dulu, and then kita tetapkan matlamat apa yang kita nak capai dengan task-task tersebut. Okay, tapi ianya mesti spesifik, mesti khusus, jangan general. For example, saya nak siapkan assignment matematik. Itu general, kan? Nak siapkan assignment matematik takat mana? So kita kena ada penetapan matlamat khusus. Saya nak siapkan assignment matematik at least 80% hari ini sebelum jam 5 petang. So you must be specific. Kalau tak spesifik, bila buat tu pun baru buat 2 baris dah give up, dah stop, tengok phone, main Insta, buka TikTok. So bila kita ada penetapan matlamat khusus ni, kita ada spesifik kita punya matlamat, so at least kita rasa macam berdosa lah kalau kita stop separuh jalan. Okay, next one. Okay, kita dah tetapkan semua perancangan, priority, kita dah tahu apa kita nak buat that day. Kita boleh juga for the next step kita boleh perwakilan kuasa. Perwakilan kuasa ni is where you minta tolong orang. Okay, sometimes dalam kita menguruskan masa seharian ni, tak semua benda kita boleh buat sendiri. So, perwakilan kuasa ni kita boleh minta tolong orang, kita boleh wakilkan kerja kuasa kita tu, kerja tu kepada orang lain. Okay, so ini pun nanti ada kena-mengena dengan penetapan priorities lah. So mana yang paling less priorities, kita akan pas kepada orang lah. And then tetapkan had masa. Tetapkan had masa ni dia ada dua. Dia ada dua benda lah, dua perkara. Yang pertama, tetapkan had masa bila nak siap. Macam saya sebut tadi lah, siapkan assignment matematik sebelum pukul 5. Okay. Another tetapkan had masa ni ialah dalam satu masa yang kita buat kerja tu, kita tak boleh buat non-stop. Ada benda yang bila kita buat sampai 2 jam kita buat non-stop, kita akan jadi burn out. Kita akan jadi penat. So kita tak boleh dah nak buat benda lain. So ada cara dia, ada kaedah dia macam mana kita nak make sure kita dapat siapkan semua task ni tanpa kita rasa burn out lah, tanpa kita rasa sampai migraine kan, kita asyik mengadap. So tetapkan had masa ni pun kita akan go detail. Kita akan go detail sekejap lagi dengan penetapan priorities. And then bila kita dah buat semua tu, kita patuh dan kita pantau. Di sinilah kita punya disiplin dibentuk. Kita boleh ikut ke tak boleh ikut. And then kita pantau. Kita pantau kita punya perancangan tu berjalan dengan baik ke tak baik. Sama ada kita dapat mencapai objektif ataupun tidak. And then bila selesai, kita dah pantau, kita dah ikut, tapi tak semua benda akan berjalan lancar actually kan. Tapi kita, don't worry, kita boleh buat penjadualan semula. Maknanya kita bawa lah benda kerja yang tak siap tu to the next day. So penjadualan semula and then kita start all over again. Kan, sampailah kerja tu siap. But at least kita tak adalah drag lama sangat sebab kita dah ada due date. Kita dah ada masa yang kita tetapkan. Walaupun kita bawa ke hari kemudian pun kita still boleh patuh. Okay. So kita akan, ini adalah proses pengurusan masa yang saya gunakan lah. Maknanya mungkin akan ada yang lebih kalau korang baca di tempat lain. Dan kalau rasa nak ikut, boleh ikut. Kalau nak ikut yang 7 proses pun boleh. Kalau nak orang kata simplifykan lagi pun boleh. Okay, tak ada masalah. Yang penting proses tu di situ lah, proses tu.
Alright. So next, teknik dan teori pengurusan masa yang berkesan. Okey, so sebelum kita pergi ke teknik, saya akan cerita sikitlah tentang teori. Okey, saya ada soalan bernilai RM10. Soalan bernilai RM10, siapa yang berminat? Siapa yang berminat? Senang je soalan dia. Siapa yang berminat? Saya ada 2 soalan RM10. Anyone? Ada tak? Boleh respon saya di ruangan chat. Siapa yang nak menjawab soalan? Ya. Kalau tak nak, Me ataupun I. ya. Nak biar host lah jawab. Okey, Lau Saya Sin cuba. Leng, boleh? Sekejap saya Boleh. on Saya on. Lau Sin Leng. Okay, saya dah on mic. Sin Leng. Alright, Lau Sin Leng. Soalan saya bernilai RM10. Apakah 2 proses yang kita akan go in detail sekejap lagi? Apakah proses yang saya akan terangkan secara terperinci sekejap lagi? Merujuk kepada slide sebelum ni. Proses apa yang saya akan go in detail? Ada 2. Lau Sin Leng. Okay, kalau tak boleh guna mic, then you type lah. Ada 2 proses yang kita nak go in detail. Apakah proses itu? Merujuk kepada slide sebelum ni. Antara 7 proses ni. Yang mana kita akan go in detail? Lau Sin Leng, boleh kah? Hello? Lau Sin Leng boleh respon. Lau Sin Leng respon di chat. Boleh ke? Is typing. Oh, tengah typing. Okey, tengah typing. Oh, tengah typing. Okay. Ya, boleh jawab. Ya, type jawapan di situ. Penetapan prioriti dan perancangan. No. Salah. 1 je betul. Amani Husna nak try? Okay, saya unmute. Amani Husna nak try? Perwakilan kuasa dan perancangan. No. Siapa lagi? Apa lagi? Salah. Nak try lagi. Lau Sin Leng kalau nak try, Amani kalau nak try perancangan dan tetapkan had masa. Salah juga. Lau Sin Leng ada 1 jawapan betul. Adam Syamsul Anwar ada 1 jawapan betul. Siapa lagi nak try? Penetapan prioriti. Si Wei Eng. Lagi 1? Tiara Ifa. Penetapan prioriti dan Si Wei Eng. Penetapan prioriti dan perwakilan. No. Perancangan dan perjadualan semula. Bukan. Come on. Dan penetapan masa. Penetapan prioriti dan penetapan masa. Tiara Ifa. Okey, Tiara Ifa betul. Penetapan prioriti dan penetapan masa.
Sorry Amira Syahira, Tiara Ifah dah type dulu. Okay, Tiara nanti PM saya privately account number Tiara Ifah. So kita akan pergi detail dalam penetapan prioriti dan tetapkan had masa. Okay, Tiara Ifah RM10, tahniah. Alright, so next. Amira Syahira dapat ni try lagi. Okay. So, okay, kita punya teori pengurusan masa berkesan. Kita ada dua teori, satu teori Eisenhower dan satu lagi POSEC, P-O-S-E-C. Okay, ini RM10 juga. Siapa Eisenhower dan nama penuh dia? Apa pekerjaan dia dan apa nama penuh Eisenhower? Cepat, siapa nak jawab? RM10. Boleh Google ni. Siapa Eisenhower and apa pekerjaan dia? Bukanlah dia siapa. Dia siapa? Siapa nak jawab? Cik, kalau korang Google ni sekejap je dapat. Ya, kita dah ada. Okay, Muhammad Irfan. Siapa dia? Cepat Muhammad Irfan. Bukan. Bukan Ami. Dwight D. Eisenhower dah betul. Adam pun dah betul, tapi siapakah dia? Masa dia gunakan teori ni, siapakah dia? King Lee Keng ada jawab, Presiden US Dwight D. Eisenhower. Mana? Sekejap. Dia host, itulah, dia PM privately to host. Tapi ni di antara awal. Sepatutnya you all setting dekat send to ni to all participant supaya semua boleh nampak. Tapi ni betul tu. Siapa dia nama dia? King Lee Keng nanti privately message to panelist, presenter. Okay, dah RM10 untuk Kim Lee Keng. Ya. Okay, so RM10 untuk Kim Lee Keng. Alright, so Eisenhower ni dia US President yang ke-34. Dia menggunakan teori ni, dia menggunakan teknik ni untuk dia punya administration lah. Masa dia jadi presiden, dia lah come up dengan Eisenhower teori ni. So kita panggil Eisenhower. Kita akan pergilah macam mana dia susun. So apa yang dia buat, dia kelaskan dia punya task dia kepada empat blok lah, 4 box. Maknanya yang pertama urgent and important, segera dan penting. And then yang kedua segera tapi tak penting. Maknanya benda tu urgent tapi not so important lah. And then yang ketiga tak urgent tapi penting. Dan yang keempat tak urgent dan tak penting. So jadi kita akan tengok macam mana dia buat. Kita akan tengok macam mana nak susun. And then another one is POSEC, P-O-S-E-C. POSEC ni dia sebenarnya sama dengan proses yang saya terangkan tadi. Dia apa yang dia buat, ni lah 5 benda ni dia prioritizing, organizing, macam yang saya terangkan tadi lah. Streamlining, maknanya dia, and then streamlining ni maknanya macam ada benda yang you rasa you tak suka buat tapi sebenarnya benda tu kena buat. So benda tu berbalik pada Eisenhower box baliklah tadi. Dia berbalik pada Eisenhower box. Dia important tapi not urgent. Hang rasa macam tak nak buat tapi sebenarnya benda tu penting. And then economizing ni macam dalam proses tadi dia sebenarnya dia sama dengan had masa tadi. Maknanya kita buat benda, kita kena ada masa untuk kita rehat. Masa kita ada orang kata apa kita panggil kita punya reward, economizing ni.
kan. And then contributing ni sebenarnya dia more to macam your tanggungjawab sosial lah, social obligation. Maknanya walaupun kita uruskan masa, walaupun kita kita punya jadual task, tapi dalam masa yang sama ada benda yang kita kena contribute supaya orang sekeliling kita ni selesa dengan kita. For example dalam sekarang ni you all mesti ada banyak group WhatsApp di antara kawan-kawan. Apa orang panggil teammate lah, kumpulan study kan, kumpulan buat assignment. So salah satu contoh contributor ni contoh dia macam walaupun you ada you punya kerja, you ada you punya task, but at the same time cuba contribute untuk bila orang tanya dalam WhatsApp, reply. Bila orang minta respon, kita respon. Jangan kita biarkan booting. So dia sebenarnya long term lah contributing ni. Okay. So dia orang kata ad hoc pun boleh juga. Macam tu lah, walaupun kita ada kerja kita tapi at the same time kita kena juga tengok WhatsApp group ni untuk kita reply apa orang tanya. Orang minta info kita bagi. Macam tu lah. Okay. So saya akan pergi kepada Eisenhower box lah. OZ ni dia more tu macam kita punya proses tadi yang saya terangkan. Okay, so next. Alright. So di Eisenhower. So tadi dia ada empat kaedah kan, empat kelas lah. Dia bahagikan kepada empat task. Yang pertama urgent and important. Urgent and important, do it now. So maknanya dalam list tadi yang you ada rancang, ada 10 ke, ada 13 tugas ke, ada 20 tugas ke, bila kita letak mana yang urgent and you rasa important, letak dia dekat dalam kotak yang ini. Okay. Mana yang you rasa not urgent but still important, contohnya macam assignment yang kena hantar tapi next week. Next week. Dia important tapi dia bukannya nak kena siapkan hari ni. So letak dia dekat kotak decide. Maknanya you letak schedule lah bila yang nak buat. Letak schedule. Letak schedule bila nak buat. Maknanya ada time lah. Sekejap Okay. And then yang ketiga urgent tapi not important. Maknanya benda tu orang nak info daripada you. Boleh tak siapkan nak info berkenaan benda ni hari ni. Tapi benda tu dia nak urgent tapi dia tak important lah pada kita. So kita boleh delegate benda tu pada orang lain. Kita boleh tengok siapa yang boleh bantu kita kerja tu dan kita minta tolong orang. Okay. And then not urgent and not important kita boleh delete. Eliminate. So kurang dah kerja kita. Alright. Kita tak adalah stress. Tengok macam alamak ada 30 task lah hari ni. Padahal bila kita dah buang, kita dah delegate, kita dah schedule time tu pada waktu lain, sebenarnya hari tu kita kena siapkan 5-6 kerja je. Okay. Alright. Faham tak setakat ni? Saya harap you all faham lah. Sebab tak susah actually benda ni kan. Okay, so dekat mana terletaknya Eisenhower box tu? Dekat sini lah penetapan priority. Kita gunakan Eisenhower box, kita gunakan Eisenhower matrix tu untuk kita tengok mana kerja yang kita perlu buat dulu, mana yang kita boleh respon, mana yang kita boleh minta tolong orang. Alright? So simple. Rancang, kita tengok priorities, kita letakkan matlamat, kita pantau, kita penjaduan semua kalau tak silap. Okay, so siapa yang ada kertas and pen, note ke dalam phone, saya bagi 5 minit untuk korang gunakan kaedah Eisenhower ni. And then
Ah, saya bagi 5 minit lah, kita cuba guna hari ni apa yang kita nak buat bermula pukul 12.30 sekejap lagi. Untuk yang Muslim ataupun yang agama lain pun kalau ada uh, waktu untuk sembahyang, waktu untuk melakukan aktiviti keagamaan pun masuk. Sebab benda tu pun penting. For example untuk Muslim, kalau kita nak sembahyang and then kita nak baca Quran, kita nak buat solat sunat, ambil masa. So kita tak boleh simply biarkan dia terkeluar daripada tas, masukkan juga dalam tas. Okey, waktu 1 hingga 1.30 adalah waktu untuk beribadat. So masukkan. Siapa yang wanita yang kat rumah tu memang kena tolong mak masak, kalau tak tolong masak memang satu rumah tak makan, masukkan juga tas tu, sediakan makanan sebab kita masak bukan 5 minit. Kita masak kadang 1 jam, 1.5 jam, ada yang sampai 2 jam kalau masak rendang kan. So masukkan masak tengah hari, pukul berapa yang you perlukan, 12 hingga 1. So kita dah set mental kita dah set fizikal kita, apa kita nak buat hari tu. Okay, so saya bagi 5 minit boleh sebab ini pun salah satu cara pada saya untuk tak burn out, supaya kita tak burn out sepanjang pembelajaran ni kita terus je kita pun pening. So saya bagi 5 minit untuk buat. Siapa yang boleh tunjuk kat saya apa dia punya task hari ni ikut matrix ni, kita bagi dia RM10. Banyak duit raya hari ni kelas dengan saya. Okay. Duit raya untuk orang beraya rumah dah tak boleh bagi, semua saya bagi kat you all. Okay, boleh 5 minit. Sambil tu kita pasang lagu raya lah. Dengar ke? Puan Fana boleh dengar ke lagu? Boleh, boleh. Alright. Tadi dengar. Dah buka ke? Dah buka. Dengar tak? Tak dengar. Dia kena dengar. Kena kuat lagi kot. tunggu sekejap, saya nak tengok audio. Dengar ke? Yang lain boleh dengar ke lagu raya? Tak dengar lah. Mungkin ada something saya kena on dia punya fungsi ke, kan? Mungkin lah. Sebab dia hanya detect audio daripada mic saja. Tak apa. Sambil-sambil tu bolehlah you all senaraikan. Lepas tu buat matrix ni. Sambil-sambil tu yang menang-menang tadi main PM saya nombor account. Saya boleh transfer terus. Ya, Raifah, Lee Choi Kun. Okay. Alright.
Okay, Ken King Lee dan saya dah sampai tadi. So kita tunggu orang lain pula untuk bagi maklumat account. Okay, dan saya akan transfer. Okay, kita akan sambung our class. So, ada yang dah buat tak? Puan Fana boleh dengar suara saya kan? Yang lain boleh dengar suara saya tak? Okay, alright, kita sambung Okay, thank you. Okay, ada sesiapa yang actually buat tak? Kalau ada nak share ke? Okay, sampai ke slide ni semua boleh faham tak? Proses kita nak uruskan masa kita dalam sehari. Kalau faham boleh bagi tahu dekat ruang chat tak? Alright. Okay, thank you. So, okay, kita move lah. So, daripada division matrix ni, you all dah boleh tetapkan prior welcome King Lee Kang. Nanti jawab lagi. Okay, so kita dah tahu kerja mana yang kita nak buat dulu, kan? So kita dah less stress, banyak kerja tapi tak tahu mana nak start dulu, right? So next, tadi saya cakap kita akan pergi detail macam mana nak tetapkan had masa, alright? Okay, ni kita dah buat susunan jadual. You dah tulis sampai kertas hari ni nak buat apa. You dah tetapkan priority box tu tadi, alright? So nanti lepas habis kelas ni dah boleh terus apply. Best kan? Okay. So next, teknik pengurusan masa proaktif. Okay, ini adalah teknik untuk menentukan had masa tadilah. Untuk menentukan had masa tadi. Okay. Untuk menentukan. Alright. Teknik ni diberi nama teknik Pomodoro. Pomodoro ni adalah bahasa Itali yang bermaksud tomato. Okay. Dulu bukan dululah, sekarang pun actually kalau you all perasan dekat dapur especially kaum wanita ni dia akan gunakan satu jam yang berbentuk tomato dan jam tu dia macam jam alarm jam. Alarm clock kan. So dia kegunaannya actually masa kita nak masak, kadang kita uli tepung, kita nak bagi tepung tu kembang dalam masa 15 minit. So dia akan tetapkan jam berbentuk tomato ni. Dia sebenarnya ada banyak lagi bentuk tapi sebab teknik ni diberi nama teknik Pomodoro, tomato. So maka jam tomato ni lah yang famous. So zaman dulu, sekarang pun masih ada yang guna, dia akan gunakan jam tomato ni untuk tetapkan masa guna masak, baking, especially kan. So dia akan gunakan jam ni lah. Dia akan set berapa minit yang dia nak, berapa minit yang dia nak guna masak, and then bila habis, contoh 10 minit, dia akan berbunyi. Dia akan bunyi macam alarm lah. Masa tu kita dah boleh lah keluarkan key daripada oven. For example lah. Okay, so teknik Pomodoro ni digunakan untuk kita buat masa kita buat kerja, untuk kita menyelesaikan task kita
teknik ni paling famous digunakan. Sebabnya bila kita guna teknik ni memang kita akan rasa fresh setiap kali kita nak selesaikan kita punya task. Pada saya lah. Sebab kalau saya tak kenal teknik ni, saya akan buat buat je kerja tu sampai siap walaupun makan masa 2-3 jam, especially time student dulu. And then bila habis je satu assignment tu, kita jadi stuck. Kita terus jadi migraine terus, tak boleh nak buat kerja lain. Kita rasa nak tidur, lepas tu tidur lama. Sampailah malam baru bangun, sampailah tengah hari baru bangun, makan, lepas makan ngantuk balik. Tu tidur balik, lepas tu kerja lain pun tak jalan. Okay, so teknik kerja Pomodoro ni ada 6 phase. Yang pertama, kita tentukan kerja yang perlu dilakukan. Okay, ini yang kita dah buat tadi lah. Kita dah rancang, kita dah tulis apa semua, and then kita dah tahu priority, kita dah tahu nak buat kerja apa dulu. So ini adalah phase yang pertama, tentukan kerja yang perlu dilakukan. And then, okay, for example, kerja yang pertama, kita nak siapkan assignment matematik. So, kita start, kita tetapkan masa selama 25 minit. Ini dia punya teknik Pomodoro punya suggestion lah. Okay, 25 minit. Okay, kita set jam 25 minit ataupun ads ke, ataupun orang ada jam tomato ni ke, boleh guna, tak kisah. Tetapkan 20 minit and then you start lakukan tugasan tu. Okay, buatlah assignment, buatlah essay, buatlah apa-apa kerja yang diberikan. Habis je 25 minit, stop sekejap. Ambil rehat 3 hingga 5 minit. Macam saya dulu, saya seorang yang boleh power nap. Kita panggil power nap kan. Saya boleh power nap 5 minit tu memang boleh. Ada orang tak boleh. Ada orang yang letak kepala dia tidur terus. Kalau dia yang jenis macam tu, jangan tidur. Pergi buat benda lain, pergi keluar, tengok apa orang kata, tengok pokok-pokok. Tengok handphone, Instagram. Tapi jangan main game. Game tak ada yang 5 minit. Game mesti lebih daripada 5 minit. So jangan main game. Boleh tengoklah media sosial sekejap. Boleh pergi jalan-jalan sekejap apa, 5 minit, rest. And then pergi ke langkah 2 balik, iaitu tetapkan balik masa selama 25 minit. Continue kerja tu. Kalau kerja tu dah siap, tick lah daripada you all punya perancangan tadi. Dah siap, dan buatlah second task. Kalau tak siap lagi, dan siapkan dalam tempoh Pomodoro yang kedua tu. And then, okay, sekarang ni dah 2 kali Pomodoro. Selepas 4 Pomodoros, maknanya you all dah 25 minit, rehat, 25 minit kedua, rehat, 25 minit ketiga, rehat, 25 minit keempat, rehat yang lama sikit. Dah bukan 35 minit dah. You pergilah rehat setengah jam. Okay, rehat ni untuk yang Muslim, korang boleh tetapkan waktu solat tu sebagai waktu rehat lah. Kan? Maknanya kalau pukul 1:30 tu Zuhur, nak Pomodoro kalau 4 kali 100 minit lah kan. 100 minit 1 jam setengah, 1 jam 40 minit kan. Maknanya dalam pukul 12 tu korang dah start Pomodoro, korang dah start buat kerja. 12:25 start sekejap. Lepas tu sambung sampailah 1:30, rehat, solat, masak. Kalau perlukan kalau nak lepas solat nak masak, maknanya dia Pomodoro ni dia janganlah korang rigid sangat 25 minit. Maknanya masak pun kena 25 minit, taklah. Maknanya masak okey 1 jam setengah. And then rehat, and then start balik teknik Pomodoro ni untuk siapkan kerja lain pula. Kan? Okay, boleh faham? Faham kan teknik Pomodoro ni? Simple je. Maknanya kalau you all ikut ni, kita taklah stress, kita tak pedas sangat. Rehatlah. Siapa yang boleh power nap tu, ambil power nap 3 minit. Saya masa study dulu, masa nak exam,
Baca nota memang 25 minit je. Lepas tu saya akan tidur sekejap. Lepas tu nanti saya bangun, baca balik. Memang dia memang refreshing lah. Okay. So, lepas tu korang buatlah sampai masa yang you all dah tetapkan tadi, masa kat proses mula-mula tadi kan. Maknanya sebelum pukul 8 nak semua benda siap. Atau sebelum pukul 9 malam nak semua benda siap. So korang gunakanlah teknik ni sampailah 9 malam. Tapi masukkan jugalah aktiviti riadah, aktiviti keagamaan, makan, minum. Okay. Alright. So boleh faham tak? Kita dah okay. So teknik Pomodoro dah faham. So normal baharu ni memang you all nak tak nak kena jadualkan segalanya. Memang you all kena list down everything and then ini adalah normal baharu. Untuk yang traditional kenalah cuba mula belajar, tapi saya percayalah semua student dalam ni memang tech savvy kan. So you all mesti dah biasalah menggunakan teknologi. Manfaatkanlah penggunaan aplikasi. Tadi saya suruh sediakan pen dengan kertas untuk you all senaraikan rancangan kerja hari ni. So since ada application, tak perlu lagi dah tulis. Kita guna je apps. Okay. So saya cuba sesuaikan dengan keadaan you all sekarang yang masih belajar. So untuk pengurusan masa normal baru ni memang kena ada study plan lah. Study plan ni apa yang saya ajar tadi lah, plan. Guna semua kaedah yang telah dipelajari. Disiplin untuk ikut plan, study plan yang korang dah buat. Aktif maknanya mengambil bahagian dalam perbincangan semasa kelas ini. Itu yang saya cuba nak terapkan untuk hari ini. Maknanya jangan bila you all aktif dalam perbincangan dalam kelas ini, itu adalah normal baru. Kalau dulu kat kelas, kalau you all senyap, maknanya orang tak recognize you. So dalam dunia maya ni, dalam online e-learning ni, kalau you tak actively involved masa kelas perbincangan, tak ada siapa nampak you kan. Especially lecturer lah, dia akan nampak siapa yang komen kat tepi tu je kan. And then motivasi. Okay, ini added value lah. Okay, untuk you punya study plan ni, walaupun you dah plan, tapi kalau you tak ada benda ni, kita dah, okay, yang pertama kita cipta rutin. Okay, so bila kita cipta rutin pembelajaran, apa yang saya ajar yang kita plan ni, insyaAllah boleh dijadikan rutin dah lah kan. Dengan keadaan anda sendiri yang selesa, you sendiri yang tetapkan mana yang penting, mana yang tak penting tadi kan. Hiaskan ruang belajar. You make sure lah ada satu ruang dalam rumah tu untuk selesa yang boleh letaklah pokok sikit, letaklah ikan laga supaya you rasa semangat nak study, okay. And then sebab kita ni dah duduk kat rumah bukan dalam kelas ada aircon, tak ada dah. Mana yang ada aircon then okay, mana make sure lah kita ada cara lain untuk kita semangat kita untuk study, okay. And then kita kena terima hakikat bahawa ada hari yang produktif, ada hari yang kurang produktif. Ini saya dah beritahu dah tadi. Walaupun kita dah rancang, tak semestinya semuanya berjalan lancar. So kita kena accept, tapi kita boleh jadualkan semua. Kan? Tak semestinya kita kena give up terus. Okay, and then me time. Me time ni pun penting. Sebab tu saya kata dalam perancangan, kalau saya masukkan bila saya nak beriadah, bila saya nak rehat, bila saya nak tidur. Maknanya time tu saya tak nak ada orang kacau lah. Contoh kalau pukul 1 sampai 2 saya nak tidur, saya tidur, saya letak dalam jadual saya nak tidur time ni. Macam itulah. So kadang kita untuk pengurusan masa ni, kita kadang kena belajar to say no. Maknanya kalau kita tak boleh buat, kita tak boleh buat. Dan kita kena ada juga a little bit selfish. Maknanya kita kena ada me time juga. Kalau tidak nanti kita
kita sendiri yang stress. Alright. So, apakah aplikasi pengurusan masa yang sedang anda gunakan atau yang anda tahu? Saya ingat nak guna menti.com tu tapi ada masalah sikit. So siapa boleh senaraikan aplikasi pengurusan masa yang korang tengah guna dekat ruang chat? Sama ada you all tengah guna ataupun tak guna tapi you all tahu ada apps tu. Boleh tak share? Siapa boleh share? Boleh tak? My Poly. Alright. Si Resma guna My Poly. Okay. Trello. Ya, Puan Nurul guna Trello. Lagi? Siapa yang walaupun tak guna tapi tahu pun tak apa. Actually dalam phone kita ni, setiap phone ni ada satu apps yang memang orang kata apa, memang ada dalam phone, memang dah sedia ada. Yes, Resma. Google Calendar. Lagi? Any.do Alright, maknanya yang dah senaraikan kat tepi ni si Resma, My Nur Syahira dengan Nur Syairah. PM saya bagi seorang RM5. Okay, si Resma, My Nur Syahira Ilianis. Ya, saya RM5 seorang tu. Right. Oh, Tan Zuan baru masuk. Flat Tomato. Yes, thank you Tan. Okay. So ini adalah antara aplikasi pengurusan masa yang ada yang kita boleh guna. Ada banyak lagi tapi ini yang saya tuliskan ni antara yang famous lah. Alright. Pomodoro, kita ada Remember the Milk, kita ada Toggle, kita ada Trello, Evernote, Tomato Timer, Google Calendar, Wunderlist, banyak lagi ya. Macam yang you all senaraikan kat tepi tu lah. Ini kan. So, saya sendiri saya menggunakan Remember the Milk. Okay, saya menggunakan Remember the Milk. Ni untuk yang baru first time nak guna pengurusan masa punya apps, time management punya apps. Okay, ni saya tunjukkan lah macam mana Remember the Milk ni digunakan. Alright. So, ini bila you all buka, ini saya punya sendirilah. Bila you all buka task ni, kan, all task ni, dia akan keluarlah semua saya punya task yang saya nak buat. Okay. Ini adalah task-task saya. Bayar hutang pun saya masukkan dalamnya. Sebab kalau saya tak masukkan, saya lupa. Kan? Okay. Ini semua adalah kerja-kerja saya. Okay. And then saya tunjukkan contoh bila kita add task. Okay. Bila kita add task, contoh saya letak buy groceries. Okay, buy groceries. Bila kita type buy groceries, task kita hari ni, dia akan keluarlah ni semua button-button di bawah ni. Okay, apa function button tu? Okay, yang pertama di tepi ni adalah untuk pick masa bermula dan due date. Ini masa bermula, ini due date. So you all boleh, okay, buy groceries, masa bila yang you all nak beli. Contoh hari ni today, you boleh pick date ni kan. Today pukul berapa? Nak beli groceries pukul 4 sampai 5.30. Tak. Bermula pukul 4. And then bila dia punya due date, 5.30 kan tadi. So letaklah today 5.30. Maknanya you all nak shopping 1 jam setengah. Okay. So next, kita boleh, okay, tanda seru ni. Ini adalah apa yang kita buat dekat Eisenhower box tadi, Eisenhower matrix. Mana yang kena do it now, important and urgent, kita pilih high.
maknanya dia important. Lepas tu kita boleh pilih medium untuk yang not important tapi urgent. Lepas tu low and then none. Okay, kita pilih siap-siap. Okay, and then untuk yang button nombor 4 ni adalah kita boleh bahagikan kita punya task ni sama ada ianya personal atau work. Korang boleh tambah list lain. Contoh assignment. Ataupun you all ikut subjek. Subjek matematik, subjek WS satu subjek. You boleh letakkanlah apa panggil kelas ni lah, kan. And then yang ke-5 dan ke-6 ni saya tak tunjuk contoh sebab dia sebenarnya simple je. Dia pasal location lah, location dengan repetition. Maknanya bila yang kalau contoh buy grocery seminggu 2 kali, dan korang tetapkan kat sini, kat repetition ni seminggu 2 kali. Ni location nak pergi mana lah. Okay, itu saya tak tunjuk lah, saya tunjuk. And then the next one is estimate. Inilah dekat mana Pomodoro tu kita boleh gunakan. Maknanya kalau 25 minit set lah 25 minit. Tapi kalau macam buy groceries ni kita buat 1.5 jam. Tu saya kata kita tak rigid lah ikut Pomodoro tu 20 minit. Ada benda yang tak sesuai ikut, ada benda yang sesuai. Kan? So kat sini kita boleh guna. Nanti 25 minit dia akan bagi kita notification. So kita nak sambung. Nak rehat, kita rehat sekejap. Alright? And then the last one, add contact. Add someone to your contact. Maknanya di sini ialah delegasi kerja. Kat sinilah kita boleh minta tolong orang. Siapa yang kita nak minta tolong. Contoh macam saya tadi, saya nak sediakan standard operating procedure SOP. So saya akan masukkan nama email staff-staff saya. So dia akan dapatlah email tu, so dia buat. Macam tu, right? So inilah remember the punya function. So lagi satu function dia akan ada macam apa panggil tu? Dia akan ada summary lah. Dia akan summarykan kat tepi ni. All tasks ada berapa? 13. Hari ni nak kena buat berapa? Tomorrow nak kena buat berapa? This week nak ada berapa kerja? Alright? Given to others, list dia adalah ada kat bawah ni sepatutnya. And then dia dah summarizekan lah. Personal ada 2. Work ada 11. Nampak tak, kerja lagi banyak daripada personal life punya kerja. Ya, So you all boleh tengok, boleh nampak dan dia boleh bantu lah. Boleh bantu untuk pengurusan masa kita. So memang normal baharu ni gunakanlah aplikasi sebab dia boleh alert kita, dia boleh bantu kita untuk senaraikan semua tugas-tugas kita dalam perkara. Siapkan. Ni saya yang banyak siapkan ni sebab saya Pomodoro saya next 20 minit, next 20 minit. Itulah. So you all boleh explore lah apps lain yang bagus-bagus. Tak kisah, janji dia boleh membantu untuk korang uruskan masa. Then okay. So di situ sajalah, sampai sini sajalah saya punya penyampaian kelas berkenaan pengurusan masa. So sebelum tu saya recap balik. Yang pertama, dalam pengurusan masa ni dia ada proses. Proses ada 7 proses. Kita rancang, kita set priorities, lepas tu kita set matlamat spesifik. Lepas tu kita delegasikan kerja tu, and then kita tetapkan had masa, kita gunakan teknik Pomodoro, and then kita patuh dan pantau. Lepas tu last kali kita penjadualan semula untuk the next day. Tapi kalau dah guna apps macam ni, kita dah boleh buat seminggu punya kerja. Senang dah.
Tapi kita boleh lah, kita masih boleh edit. Kalau kita rasa nak postpone kerja tu, kalau selesai, you all boleh klik selesai. Semua ada dalam apps ni. Okay? So, um, so antara teknik yang kita guna tadi, teknik Eisenhower matrix dengan Pomodoro, teknik Pomodoro. Kan? So, lepas tu kita gunakanlah apps untuk bantu kita lagi proaktif. So, boleh faham? Saya dah selesai dah. Kalau ada pertanyaan, kita boleh buka kejap lah kan Puan Anang untuk pertanyaan. Sementara tu saya salin nombor akaun. Boleh kita buka kepada Q&A session. Resma. Ada siapa nak tanya? Okay, siapa lagi yang tak bagi? Lee dah bagi nombor akaun tadi. Puteri punya email puteri@usi.my kan? Ya, betul. Okey, siapa yang nak PM private ke email pun boleh. Saya sertakan sini. Kalau tak sempat di ruangan chat. Lee Choi Kun tadi tak bagi nombor akaun lagi Lee Choi tu tadi. Nanti Lee minta email kepada Puan Puteri kalau tak nak masuk dalam ruangan chat di puteri@usm.my. Ya, kalau boleh PM sekarang di privately lah, privately to panelist. Okay, ada soalan tu. Saya nak tanya selalunya apa yang panel buat jika tak mengikuti perancangan yang ditetapkan. Okay. Ini macam yang saya beritahu tadi lah. Tak semua benda akan berjalan lancar. So bila tak berjalan lancar, kita tak give up. Saya akan jadualkan semula. Saya akan tengok jika benda tu boleh diselesaikan untuk hari-hari kemudian. Bila benda tu terlalu urgent, maknanya hari tu juga saya nak hantar, saya akan minta tolong tim saya juga. Saya akan, ni daripada segi kerja lah, saya akan minta tolong tim saya akan brief, okay hari ni nak kena hantar ni kepada kementerian sekian-sekian. So kita nak minta bantuan untuk tolong siapkan bahagian ni. Kita beda-beda kerja sebab sebab kita punya teammate dia pun tahu apa yang kita buat. And then ya betul, jadualkan semula, tukar strategi, delegate dan minta bantuan. Lepas tu kadang benda tu ada benda yang kita fail. Kita macam sepatutnya contoh kementerian minta saya hantar proposal hari ni, saya dah cuba buat, tak boleh nak hantar. So apa yang saya akan buat, kita akan gunakan kuasa komunikasi. Kita akan call, cakap elok-elok, kita boleh hantar semua. And then bila dia kata okay, so kita jadualkan semula benda tu. Macam itulah. Kuasa komunikasi ni pun penting. Macam mana kita nak berkomunikasi dengan orang. Jangan kita don't be rude. Jangan macam saya tak boleh hantar ni lah. Saya serabut lah banyak kerja ni. Kita call, kita cakap puan saya cuba buat hari ni tapi ada perkara yang mengganggu, so saya akan cuba hantar esok atau lusa selewat-lewat. Macam itulah. Aina Nasuha, boleh saya menjawab soalan tak? Alright. And then Syamila, boleh jelaskan dengan lebih lanjut pasal proses perwakilan kuasa. Okay, untuk perwakilan kuasa ni, baca yang saya suruh buat tadi, kita dah senaraikan kerja kita hari ni, and then kita akan setkan priority, betul tak? So bila kita set priority, saya buka slide. Bila kita dah set priority,
kita akan tengok kerja yang jatuh di bahagian urgent tapi dia not important. Okay, bila urgent and not important ni, kita boleh dekat kerja yang itulah kita boleh bagi kepada orang untuk tolong. Macam saya, okay, contoh dalam senario you kena pergi beli groceries. Okay, mak you minta tolong beli groceries. Tapi bila you dah senaraikan, you banyak kerja hari ni, banyak assignment, ada online class. Okay, so benda tu urgent sebab mak you nak masak, mak you perlukan barang. Tapi ia ni not important to you, it's important to your mom. Okay, so you boleh delegate kerja tu kepada your sibling. Minta tolong kakak, minta tolong abang, minta tolong adik, minta tolong ayah, ataupun you boleh bagi tahu kat mak, elok-elok kat mak, saya ada banyak benda nak buat, boleh tak minta tolong adik-adik lain beli. Itu contoh untuk delegate. So bila you susun, you tengok benda tu dekat urgent tapi not important to you but important to someone else, minta tolong orang lain buat. Menjawab soalan tak Syamila? Okey, Puan Puteri ada Moh Nian Sheng nak tanyakan soalan. Silakan. Okey, boleh. Bentar Boleh cakap ke? Okey, try. Okey, Moh Nian Sheng. Ya, Sheng nak tanya apa Sheng? Boleh, saya dah on kan mic. Nian Sheng boleh tanyakan soalan Kes. Oh. Okey, tertekan. You raise your hand to ask to speak. Saya mute balik. Okey, kemudian ada daripada Tan Zuan sekejap ya. Tan Zuan. Okay, you can ask a question. Ya, hai Tan Zuan. Tan Zuan, saya dah on you punya mic, you boleh tanya soalan kepada panelis. Doktor. Pasal itu apps biasa kita guna banyak tapi selalu lupa juga. Lupa password. Lupa apa tu? Iaitu apps. Dia akan karena kami guna banyak apps. Okey. Biasa akan lupa juga. Jadi apa langkah lain bagi kalau terlalu rely kepada itu apps lah. Okey. Saya suka soalan ni. Sebab kadang-kadang walaupun kita guna apps, kita ada sesetengah orang yang dia tak rajin nak buka apps. Walaupun ada notification, dia akan cepat-cepat cancel, dia akan swipe left, delete kan. So ada satu cara yang paling saya suka, which is nota. Nota. So saya akan buat, ini adalah contoh. Satu, nota you boleh kalau you jenis yang traditional, you boleh tulis, bawa buku kecil and then bawa ke mana-mana. So dengan itu pun salah satu cara yang sebenarnya macam ketinggalan zaman tapi dia function. So you boleh bawa buku nota kecil, you tulislah satu nak buat apa, dua nak buat apa, tiga. Cuma nota ni you tak boleh spesifik lah. Maknanya kalau you rajin, then you tulislah 20, okay, kerja pertama nak buat 20 minit. Kerja kedua nak buat 30 minit. Kalau rajin tulis, kalau tak rajin at least you senaraikan
Lepas tu you buatlah box tadi tu mana yang important, and then bila selesai you buat, you tanda. Okay, itu untuk kalau you tak nak rely on apps. Maknanya you back to traditional way, bawa lah buku nota kecil. Ataupun kalau dua-dua cara pun you tak boleh nak nak ikut, and then you betul-betul kena train your mind, minda you supaya you boleh automatically remember. Benda tu boleh berlaku. Maksudnya you boleh train rutin tu dalam kepala you, tapi dia punya kontra dia punya con, bila ada benda ad hoc, ada benda yang tak kena, you susah nak adapt, you susah nak tukar strategi. Bila you tulis atau you letak dalam apps, at least you boleh nampak strategi macam mana yang you nak buat. Sebab dalam apps atau dalam nota kita dah boleh nampak dah berapa banyak kerja yang kita nak kena buat selepas itu. So kita boleh strategi semula. Kalau kita ingat je dalam kepala, kita tak ingat, kita nak susun apa yang akan berlaku selepas tu agak susah. So kalau tak nak rely on apps, you boleh bawa buku nota lah. Nota sama ada kecil ke besar ke terpulang. Sepanjang saya kerja, saya ada 10 buku nota yang memang saya tulis hari-hari apa kerja yang saya nak buat hari ni. Apps pun saya guna, nota pun saya guna. Sebab apa? Kadang bila handphone kita rosak, kita ada buku nota. Bila buku nota kita tertinggal, kita ada handphone. So memang dua benda ni actually kalau you boleh guna dua-dua, lagi bagus. Selalu kadang kalau saya tertinggal buku nota, saya meeting kat KL, saya tengok phone. Kalau saya punya phone rosak atau phone hang atau tengah guna untuk record meeting, saya akan berpandukan buku. So dua benda ni memang you boleh guna dua-dua atau either one, terpulang kepada individu. Menjawab soalan tak Tan Zuan? Tan Zuan, ya assignment banyak hari ni. You dah boleh start selaraikan, and then gunalah teknik Pomodoro ya Tan Zuan. Nanti you burn out, kita tak nak student stress. Okay. Lepas tu buat tempat study tu cantik-cantik sikit. Macam saya ada ikan, saya ada pokok sini. Okay, ada lagi ke? Menarik bila kita ada buku nota, bila kita kalau siapa yang teknologi sukakan teknologi boleh gunakan apps kan. Betul. Dan orang kata betul tadi, environment juga memainkan peranan. Maksudnya kat sini kita cipta suasana yang segar bila kita nak mulakan bekerja ataupun nak mulakan study. Contohnya cipta Swiss bau-bauan. Contoh kan, letakkan lavender ataupun apa-apa aromaterapi yang kita boleh dapat murah-murah je sebenarnya, letak di atas meja. Jadi dia memberikan satu kesegaran pada diri kita. Keduanya dari segi environment juga kita boleh hias macam Puan Putri kata tadi, hias cantik, susun, kemas-kemas ataupun bersihkan lah, at least kemas dan bersih. Dan ada satu lagi teknik yang bagus, kita ada vision board. Vision board di hadapan kita. Maksudnya dia ada peta kehidupan kita di hadapan ni. Macam tadi Eisenhower punya decision matrix ni pun cantik kita letakkan di satu ruang. Di satu ruang supaya kita boleh lihat di situ. Kita sentiasa alert bahawa kita ada kerja urgent dan important yang perlu dibuat sekarang, ataupun ada perkara yang kita berlama-lamaan dengan perkara yang not urgent, not important kan. So we can, kita boleh beli whiteboard, softboard yang kecil tu. Ya betul. Segi 4 tu letak dekat atas table. Ya, cantik. Macam Puan Putri kata dia letak ikan. Sumber alam ni, contoh benda-benda hidup ni pun bagus sebenarnya. Kita tengok dia tengok kita. Kita tidur dia kejut kita. Jangan. Seram. Alright. Okay. So ada nak tanya soalan lagi tak? Sekarang dah 11.29. Ada nak tanya soalan lagi? Boleh tanyakan? Bun tak jawab tadi. Kalau tidak Bun pun dapat duit.
Oh, alhamdulillah rezeki. Nanti kejap lagi kita transfer. Cuma tadi seorang je lagi, Lee Choi Kun je tak bagi lagi dulu. Tak bagi lagi ya. Dah bagi, sekejap kita transfer, okay? Sambil-sambil tu anda boleh tekan di borang penilaian program. So saya letakkan link di situ. Feel free to fill in lah, fill up. InsyaAllah akan datang ya Puan Puteri, kita ada banyak lagi program-program menarik kan. Even boleh. daripada sektor keusahawanan pun mungkin ada program yang terdekat yang nak diwar-warkan. Lee Choi Kun pun dah bagi nombor. Alright. Untuk keusahawanan kita dengan pihak kementerian masih menyusun lagi strategi untuk program-program keusahawanan pasca COVID ni. So once kementerian dah turunkan orang kata arahan macam mana kita nak jalankan program peruntukan dan kita akan war-warkan lah. Menarik. Sebab program keusahawanan semua menarik kan. Jadi tepatanlah dengan waktu sekarang ni. Memang kita perlu sangat secara orang kata e-commerce kita panggil e-commerce. E-commerce. Media social marketing. Mungkin kita boleh promote sikit. Di sini dia ada 4 elemen ataupun 4 sektor utama yang berfungsi di bawah Pusat Pembangunan Hebat. Dan kita menyediakan satu ekosistem yang sangat holistik sebenarnya. Dan anda boleh dapat macam-macam ilmu dan juga kemahiran di HDC punya platform. Antaranya itulah yang saya sebutkan tadi, sektor keusahawanan. Di mana anda boleh dapatkan dana juga kan. Nak memulakan perniagaan, consultation, coaching. Kemudian training keusahawanan. Kemudian di pihak saya juga, ini dari segi soft skill lah. Kita juga ada satu yang menarik ni daripada sektor kerjaya dan kebolehpasaran. Di mana apabila anda dah final year, banyak sektor ni akan banyak buat program untuk menyediakan anda ni bersedia di sektor pekerjaan kelak. Antaranya macam mana sekarang ni orang tengah sibuk sekarang dengan virtual interviews. So macam mana nak projek diri kita ni di hadapan panel secara online kan, sebab dia nampak separuh je. Dia totally different dengan face to face. Jadi dia mesti ada tips dan juga tricks kan nak menarik perhatian panel. Sebab orang nampak separuh saja. Virtual kita akan ada kelas bila virtual interview 18 hari bulan mungkin akan di reschedule balik dan dihebahkan semula. Nanti kita akan maklumkan from time to time. Anda boleh tengok di website HDC nanti. Ada soalan lagi? Ada soalan lagi? Kalau lepas-lepas ni nak tanya boleh email. Boleh email kepada Puan Puteri. puteri@ufm.my. Okay, semua faham tu. Semua boleh, semangat nak senaraikan kerja hari ni. Boleh tak bagi feedback sikit? Macam mana kesedaran dan juga pengalaman anda hari ni? Tajuk kita hari ni sangat-sangat bagus. Kalau anda boleh apply ni, insya-Allah kehidupan anda akan berubah. Anda dapat menyusun semula ataupun menjadualkan semula rutin harian tu, lebih produktif. Kongsikan pengalaman kalau ada yang nak bagi feedback. Jangan lupa rehat. Jangan lupa beriadah. Ya, betul. All clear, thanks for the information. Okay, Amanda. Ya, okay. Belajar ilmu baru, promote Pomodoro. Saya pun, actually saya pun personally memang tak amalkan sangat Pomodoro ni. Kita tak tahulah Pomodoro. Tapi kita buatlah selang-selang kan. Tapi sebenarnya sangat efektif ni Pomodoro ni. Cuba hari ni kita buat. Masuk dapur boleh cari kok mak kita ada simpan. Pomodoro cloud tu. Yo Pei Woon kata learn a lot from today's sharing. Thank you. Okay. Thank you so for attending these courses. And then ada lagi yang nak share apa lagi yang anda dapat? Pasti. Banyak sangat ilmu baru yang kita dapat kurangkan stres. Okay, cool. Siapa yang dapat mengurus masa dengan bersungguh-sungguh, insya-Allah kehidupan dia akan berubah dan dia akan dapat mengurangkan stres yang tidak baik.
Stres, dia ada 2 stres kan? Kita belajar. Baik, sir. Stres baik dengan stres tak baik. Okey. Ada lagi yang nak tanya soalan dan juga share? Okay, Puan Putri mungkin last few words. Okay, so saya harap apa yang disampaikan hari ini you all boleh apply dalam kehidupan seharian sebab memang benda ni perlu dan simple, dan kalau you tak boleh buat juga kena seek help lah. Kena seek help. Kalau you rasa tak boleh nak buat benda ni, boleh kena seek help lah, minta tolong kawan-kawan, minta tolong family supaya you all boleh urus masa you all sebaik-baiknya. So saya nak wish everyone good luck dalam menghadapi assignment dan kelas online. Jangan lupa study, gunakan Pomodoro teknik, and then kurangkan stres, kena beriadah, kena ada masa untuk family, kena ada masa untuk rehat. Itu daripada saya lah. Ya, betul. So ingat tu pesanan Puan Putri, perlu ada masa untuk tidur yang betul, merehat yang betul supaya kita menjadi orang yang produktif. Dan saya juga suka nak share pengurusan masa ni antara pengurusan personal di mana pengurusan personal ni sangat penting, antara kemahiran yang penting dalam kebolehpasaran graduan. Sebab anda punya hidup nanti bila dah bekerja is totally different. Anda akan lagi banyak, lagi kita rasa tak ada masa. Lagi kita rasa ayat masa menjemurui kita, masa menjemurui kita tu selalulah muncul. Tapi sebenarnya adalah depends kepada kita bagaimana kita nak menyusun masa tu dengan baik. So saya ingat the Eisenhower Decision Matrix ni sangat-sangat bagus kalau kita apply. Dan insyaAllah saya ucapkan terima kasih kepada Puan Putri atas masa yang diluangkan dan juga ilmu yang dicurahkan. Dan saya ucapkan terima kasih juga kepada partisipan. Tadi yang terbanyak saya tengok kehadiran 102 partisipan. Dan yang atentif biasalah 65%. Saya boleh lihat kat sini siapa yang ada depan skrin, siapa yang tak ada depan skrin walaupun tak ada video. So dia boleh capture siapa yang attentif, siapa yang inattentif. Jadi alhamdulillah mencapai target jugalah 60% yang attentif bersama dengan kita, ambil apa orang kata peluang ni. So banyak yang kita belajar daripada Puan Putri hari ini. Hope anda share juga kepada kawan-kawan yang lain. Dan esok kita ada satu lagi program yang istimewa juga iaitu keterampilan imej diri. Keterampilan imej diri ni bagaimana etika menghadiri temuduga. Tahun 1 hingga ke tahun akhir boleh hadir. Maknanya benda ni ilmu. Anda kena tahu cara berpakaian yang betul ketika menghadiri temuduga, ataupun dia akan bagi tips-tips lah nanti esok. So tu pun ilmu yang sangat mahal. Kat luar anda kena bayar beribu tau. Nak hadir on keterampilan kan. Personal grooming, ini semua kena bayar. Tapi kita sediakan khas dan percuma sahaja untuk semua pelajar-pelajar University Sains Malaysia. InsyaAllah. Alright. Untuk itu saya ucapkan terima kasih sekali lagi. Dan anda boleh dapatkan recording di HDC YouTube dan juga website HDC, insyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih. Waalaikumsalam.